saya teruja, excited, seronok semualah. Kenapa? Sebab saya bersama dengan penyanyi-penyanyi yang hebat di dalam konti pada petang ini. Siapa penyanyi tu? Kan saya cakap penyanyi-penyanyi. Alah, kita kat sini yang penyanyi satu lagi ni kita bercakap hari ni. Kita nak introduce kepada semua yang mendengarkan kami penyanyi yang cukup hebat. Kita perkenalkan, ini dia Bob Yusof. Bob, selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, inilah close up bersama. Kita memang akan menggali segala cerita berkenaan dengan Bob Yusof lah sepanjang 1 jam ini kan. Bob, sekarang macam mana perkembangan yang terkini selepas menjalani program reality baru-baru ini? Alhamdulillah, saya dalam masa seminggu ni memang merehatkan diri daripada apa persembahan, tetapi ada juga melakukan aktiviti-aktiviti lain. Sebenarnya kami dah buat satu lagu khas untuk bulan Ramadan nanti, dan insya-Allah itu perkembangan terbaru. Kita siapkan video klipnya pun semalam. Shooting video klipnya kena semalam. Laju ni betul ni. Kena laju. Dalam rehat suara tu. Ya betul, dalam rehat tu kena buat juga. Ini istimewa sikit, saya akan berduet bersama dengan Ustaz Munif. Hijaz. Ya, Alhamdulillah. Saya percaya ramai yang dah cukup kenal dengan Bob ni kan. Dah beberapa tahun dalam industri ni. Mungkin kalau kita nak pusing balik ketika permulaannya lah. Kita faham masuk program rancangan reality juga kan, bermula. Tapi minat menyanyi itu datang daripada siapa ni, Bob? Okey, minat menyanyi itu sebenarnya daripada kecil lagi. Dia memang meminati nyanyian tu. Saya rasa sejak dilahirkan tu keluar je terus. Dia buat dia pun kita dah terpelanting. So sekali lagi nak tengok tu sama ke tidak? Sama-sama. Okay. Lepas tu saya rasa daripada kecil lagi, daripada tadika lagi, saya dah mula menunjukkan minat tu dalam nyanyian. So macam masa tu memang kalau program di tadika tu kan, jadi macam banyak je kalau tak tahulah, cikgu pun mungkin detect ataupun nampak talent tu kan. Jadi kat situ dia memang kalau nyanyi je disuruh kita. Dia nyanyi je disuruh kita. Macam tu. So lepas tu saya pula didedahkan dengan kalau dulu di kawasan saya dia memang ada macam YB kawasan saya. Yalah, bukanlah maksudnya di tempat saya dekat Mod PRU kan. Masih lagi. YB Bob. Ada apa nama madrasah. Jadi dekat situ kami memang dia macam sekarang lah ke kelas kafar kan, macam sekarang juga. Cuma tidak dibuat di sekolah tetapi di satu madrasah di masjid di Lawas. Dekat situ saya pun didedahkan dengan kelas Qori. So maknanya kami diajar untuk taranum semua masa itu. Jadi bagi Bob mungkin pendedahan vokal tu bermula daripada situ. Dia berdapat pendedahan awal lah. Tapi memang tak ada, maksudnya daripada adik-beradik ke, mak ayah ke, ada bakat macam Bob? Okey, kalau dari keluarga, sebelah arwah ibu saya memang macam ibu saya sendiri dia memang boleh menyanyi. Dia boleh menyanyi sebab dia adalah guru vokal saya yang pertama lah. Macam itu. Kemudian ada juga mak su saya, Pak Uda, semua tu boleh nyanyi juga. Tapi diorang ni tidak menyerlah sangat. Cuma kalau di sebelah ibu saya, my uncle side lah family, diorang tu memang itu masing-masing penyanyi yang betul-betul menyanyi. Diorang masuk bertanding, aktif lah, anak beranak kan, adik-beradik. So macam kalau kumpulan kami dulu, nasyid kumpulan kami tu, so adik-beradik tu maksudnya Bob join sekali tak? Join sekali. Apa nama kumpulan nasyid tu kalau ingat lagi? Kita orang ada masa tu Sautul Hanin. Sautul Hanin. Okey, maksudnya Haiza, Sautul Hanin maksudnya? Apa maksudnya Bob? Sautul Hanin tu adalah suara merdu kalau tak silap saya. Kena. Sautul adalah suara, Hanin tu adalah kemerduan. Macam tu. Kena. Jadi masa zaman sekolah saya memang minat dan memasuki banyak pertandingan nyanyian di bahagian kelab kebudayaan. Saya lah pegang. Jadi dia ketua lah apa semua kan. Ni juara lawas ni. Kan. Sepanjang bergelar anak seni ni, apa liku-liku yang paling mencabar lah, yang mungkin Bob tak pernah kongsikan tapi sebenarnya berlaku pada diri Bob ni? Banyak sebenarnya, banyak sangat-sangat. Kadang-kadang kita ni sebagai seorang penghibur,
memang nampak kita senyum sepentas, kita nampak kita happy, kita menceriakan orang, kita menggembirakan pendengar, penonton, peminat. Tapi kadang-kadang hati kita tu orang tak tahu. Sampaikan kita sendiri pun rasa macam terpaksa untuk mendiamkan diri. Betul. Kan? Memendam rasa. Macam ada benda yang kita kena korbankan walaupun kita rasa aku nak je pergi ni, buat itu, buat ini. Bagi Bob sendiri itu adalah antara yang kita perlu berikan kepada peminat-peminat kita. Kalau macam liku-liku tu memang sebenarnya banyak sangat. Kalau saya rasa kita ni menyanyi, kita ni bekerja sebagai anak seni, ada job, ada gaji. Tak ada job, tak ada duit, tak ada gaji. So mungkin zaman sekarang teknologi dah lebih baik. Pada zaman kemunculan saya dulu, dengan serba kekurangannya, media sosial yang tidak ada, kami kena struggle untuk lakukan apa saja untuk menonjolkan diri kita di dalam industri dan mengekalkan kita dalam industri. Contohnya nak brand tu lah, nak brand tu. Contohnya apa yang awak terpaksa buat untuk memastikan kekal relevan ni? Kita kena macam sentiasa come out dengan apa kata orang tu, dengan lagu, dengan berjumpa dengan rakan-rakan wartawan kita, media, dan kita kena keluarkan sesuatu yang apa nama kata orang tu, produk ke. Bagi Bob sendiri, produk itu adalah lagu lah kalau kami sebagai penyanyi. Awak banyak kali membawakan lagu orang di pentas final kan, antaranya Antar Pemana kan, kita tahu tu. Dan awak ni seorang yang sangat versatile lah. Jadi nak mengenali Bob ni, sebenarnya kekuatan yang sebenar ni yang tang-tang yang mana ni Bob? Yang macam mana ni? Sebenarnya Bob Yusof ni memang kalau dulu-dulu asal usulnya memang balada lah. Dan ada sedikit elemen rock kapak. Serius lah rock kapak. Itu sebenarnya elemennya, sisi orang yang tak nampak sebenarnya. Serius lah rock kapak. Itu dia nyanyi lagu Sejati meletup tu. Sebab aku kat bawah tu sampai bangun tau. Ini pasal Bob jangan pasal. Tak, menyokong. Okey, kemudian yalah dulu-dulu ke zaman-zaman kita tahun awal 2000 kan. Siapa awal tahun tu? 2000 kita lah. Yes, betul. Lahir tahun 2001 kan. Okey. Zaman-zaman tu ialah rock kapak dengan elemen rock kapak kita didedahkan dengan muzik sebegitu. Jadi kita memang dengar, dan saya juga didedahkan dengan lagu-lagu daripada Indonesia. Sebab kami dulu di Sarawak macam bila kita dengar radio tu banyak lagu-lagu Indonesia yang dimainkan. Saya macam mana saya didedahkan dengan semua elemen muzik kot. Dan tak ada pilih Bob tak ada pilih sebenarnya. Tapi sukalah kepada balada, lagu-lagu sebegitu, lagu-lagu rock kapak, lagu jiwang ni kan. Kemudian apabila kita dah mula satu peringkat yang lain, iaitu kita dengar lagu Anwar Zain. Okey, kan, dia mengikut zaman lah kan. Jadi bila kat situ macam sedapnya lagu-lagu sebegini pula. Kita dalami pula lagu-lagu yang sebegitu. Genre balada cuma dia pop, lebih pop, mungkin ke arah R&B kan. So macam masa tu dengar lagu macam gitu. Dan sebenarnya dekat sini saya cerita cerita. Mungkin orang dekat luar sana kata Bob ni boleh nyanyi lagu irama Malaysia dengan bagus. Sebenarnya bagi saya sendiri tidak. Kenapa awak kata tidak? Kita dengar sedap je. Power je kalau macam tu tidak. Mana yang power? Jangan marah. Cerita Bob, cerita. Ni sebenarnya cerita saya ke dia? Okey. Dia sebenarnya macam ni. Saya belajar irama Malaysia ataupun lagu asli ni sebenarnya dah umur dewasa. Umur saya dah meningkat remaja. Masa tu saya ingat lagi, saya belajar pun dalam tingkatan 4, tingkatan 5. Lepas sekolah masa tu baru saya mendalami. Kerana di awal-awal tu macam saya kurang minat dengan lagu-lagu sebegini, lagu-lagu irama Malaysia, Joget Zapin, lagu asli Tulen, apa semua tu. Sebenarnya yang menggerakkan saya untuk mendalami lagu-lagu asli ni sebenarnya adalah my uncle. Siapa? Uncle Jasini. Dan anak dia Siti Azliani. Siti Azliani sepupu, kira cousin lah kita orang ni. Tetapi dia ni kira macam rakan duet lah kalau dekat sana dulu lah. Mana-mana pergi kalau seluruh Sarawak ni lah. Dan masa tu saya ingat lagi, saya memasuki pertandingan festival lagu asli dan juga tari negeri Sarawak masa tu kan. Bila saya join, dia nyanyi, dia menang. Kita tahu dia pandai nyanyi. Tiba-tiba dia menang peringkat daerah, dia menang peringkat bahagian, lepas tu dia pergi peringkat negeri, dia juara peringkat negeri. Masa tu rasa macam
bila masa pula dia ni belajar lagu asli? Macam itu. Teranya dia sampai dia menang kan. Yalah. Juara. Masa tu, lepas tu tanya dia, bila masa kau belajar? Kan abah ni, dia kata, macam ayah dia kan, okey, dari situ saya bestnya sebenarnya. Tapi bagi Bob sendiri, dia macam benda tu lambat lah. Sebab masa tu dia dah apa, keras kan. Sebenarnya kita kalau nak belajar tak ada waktu yang terlambat lah betul, kan sebenarnya kan. Dan sebenarnya sampai sekarang ini saya masih mendalami, mempelajari. Saya sering bertanya kepada mereka yang lebih arif, lebih pakar, merujuk juga kepada rakan-rakan yang memang basic dia memang background diorang dalam lagu-lagu sebegini. Saya sentiasa belajar, walaupun kadang-kadang diorang sendiri pun berpendapat yang macam, bang, biar betul kau nak belajar bang. Sepatutnya kami belajar kat abang. So macam macam pelik lah. Tapi kadang-kadang kita kongsikan apa yang saya tahu, apa yang saya boleh buat, dan apa yang dia boleh buat tu kita gabungkan. Sama-sama ilmu. Macam itulah. Kita tahu Bob mengajar vokal juga. Kadang one to one, dia macam personal gitu kan. Tapi Bob tak ada keinginan betul-betul yang serius nak buka kelas. Maksudnya hari-hari tertentu yang Bob akan datang, dan mungkin Bob akan pasang 2-3 cikgu juga kat dalam tu. Awak bagi idea ni. Why not? Dia sebenarnya ada berangan benda tu. Ada berangan. InsyaAllah kalau ada rezeki yang saya rasa macam untuk masa depan juga kan. Jadi saya rasa memang boleh saya lakukan. Saya memang nak buat macam tu. Memang ramai yang sebenarnya minta buat macam itu. Saya sebenarnya macam ni, bukanlah saya ni taklah pandai sangat. Saya betul macam ni Bob. Betul. Saya ni bukanlah pandai sangat, dan saya pula bukanlah mengajar vokal yang memang daripada basic mengajar vokal tu. Dan saya mungkin kalau mengajar vokal yang asas, benda-benda asas tu boleh lah. Dan tapi memang kata Haizah tadi lah, mungkin akan panggil cikgu-cikgu yang betul-betul ada kelulusan yang ni. Tetapi sebenarnya saya ni memang kalau singkatannya orang akan kenal guru vokal. Sebenarnya saya adalah vocal advisor. Di mana penggunaan vokal yang macam mana kita nak olahkan lagu itu. Macam mana kita nak. Saya tahu sebab Bob ada dekat field tu. Dia yang ada di tempat yang sebenar. Jadi bila dia mengajar, dia tahulah nak bagi tahu macam mana. Macam mana awak boleh ke arah tu Bob? Maksudnya awak tahu yang awak boleh nasihatkan orang ni. Saya pun tak tahu sebenarnya. Saya ni suka kongsi. Saya suka berkongsi apa yang saya tahu. Di mana sebenarnya daripada seorang daripada artis-artis, daripada rakan-rakan artis ni minta pendapat. Bila kita bagi pendapat, dan bila pendapat kita tu diguna pakai, dan ianya elok untuk sukses, jadi maknanya benda tu jadi jadi bualan, jadi rantaian benda tu. Jadi sampai, dan akhirnya sebenarnya tak sangka juga saya dah banyak juga menerbitkan vokal untuk lagu-lagu single, artis baru maupun artis lama. Saya mengaku saya dengan dia sebab antara lagu yang antara orang ataupun artis yang saya pernah terbitkan vokalnya adalah Haizah sendiri. Terbitkan vokal tu maksudnya macam mana? Dia mengajar kita macam mana lenggok lagu apa tu nak sesuai. Apa nak buat? Sebab kadang-kadang kan satu lagu tu konsep tu macam Haizah mungkin ada pop sikit. Haizah macam mana nak popkan lagu ni yang sedap, kita tak tahu. Jadi air lagu tu saya tanya Bob. Itulah pentingnya vocal advisor. Jadi bagi Bob sendiri, macam Bob sendiri, even though saya seorang vocal advisor, kalau dalam pertandingan, dalam apa jua, saya pun perlukan vocal advisor untuk saya. Kerana benda tu kadang-kadang kita tak nampak, kita tak dengar, kita terlepas pandang. Jadi orang inilah yang akan guide kita untuk supaya kita masih lagi on track. So itulah dia.